Assalamualaikum. Pertama sekali, terima kasih kepada admin sebab terima cerita ni. Sebenarnya, cerita yang aku nak sampaikan ni mungkin tak berapa seram. Mungkin kepada sesiapa yang pernah terkena, macam mana yang berlaku kat aku ni, mungkin dapat rasa keseraman dia. Aku ni seorang student dekat salah satu universiti di area Nilai. Family aku tinggal di Sarawak. Maksudnya aku ni jauh di perantauan. Ada satu hari ni, abah aku call aku awal pagi. Dia cakap, "Kak, abah pergi KL tengah hari nanti. Naik mas, pergilah KLIA nanti. Abah ada buat benda yang mama kirim ni." Aku pun mengiyakan je abah aku. Masa tu, aku minta tolong jasa baik kawan aku, bagi dia pinjamkan kereta untuk aku pergi ke sana. Dan sekitar 12 PM macam tu, aku bawalah roommate aku, Wawa, teman aku pergi KLIA. Aku tak berani pergi seorang, sebab aku tak pernah drive ke sana sorang-sorang. Jadi, tu first time aku drive ke sana. Masa gerak tu, kami berdua decide nak lunch dekat sana, sebab tak payah nak jalan jauh-jauh. Agak-agak nak sampai KLIA tu, aku tiba-tiba ada rasa lain macam. Tapi, aku senyapkan je. Tiba-tiba si Wawa ni berbunyi. Sayangnya KLIA ni tak dijaga kan guys? Kalau dijaga, taklah seram macam ni rupa dia. Masa tu kita orang baru melimpas tempat arrival. And sebelah kanan kita orang ada bangunan parking yang penuh dengan tumbuhan menjalar. Masa ni aku tak tahu mana jalan nak ke tempat parking. Jadi aku pun belas sajalah pergi tempat arrival tu. Lepas keluar dari tempat arrival, baru aku nampak signboard untuk parking. Before ke tempat parking, ada banyak blok. Blok A, B, C dan D. Jadi aku secara randomnya pilihlah blok B, sebab aku suka huruf B. Masuk tempat parking, lepas tu park kereta belah hujung sikit dari lift. Aku siap WhatsApp mama aku, sebab nak bagi tahu parking kat mana. Takut nanti terlupa. Bawa kereta orang kot, nanti tak jumpa macam mana. Lepas tu, aku dengan Wawa naiklah pergi arrival hall. Tunggu abah aku apa semua. Lepas abah aku dah pergi dengan grup dia, aku tiba-tiba rasa macam aku nak balik. Tak naklah makan dekat KLIA. Lain macam pula rasa. Dan si Wawa tu setuju je lah. Lepas tu, kita orang baliklah ikut jalan dan lift yang kita orang guna tadi. Memang dekat tempat yang sama dan laluan yang sama masa sampai tadi. Lepas tu, dah sampai dekat mesin bayar parking tu, tiba-tiba dia cakap, mesin ni untuk parking blok C je. Aku pun hairan. Kenapa pula blok C? Bayar parking blok B kat mana pula? Aku pun masih nak cuba bayar kat situ. Memang kena reject. Dan Wawa cakap, apa kata kita pergi bawah dulu, mana tahu kat bawah ada mesin bayar parking. Aku pun iyakan je lah. Tapi tak silap aku, mana ada. Tapi tak apalah, tak salah mencuba. Masa tengah tunggu lift, aku dengan Wawa bercerita pasal barang yang mak aku kirim. Mak aku kirimkan dapur masak elektronik untuk aku masak kat sini. Lepas tu, kami berdua diam sekejap, sebab pintu lift dah terbuka, nak suruh kita orang masuk. Masa tu, aku tak pandang kiri kanan dah, sebab nak masuk cepat punya pasal kan. Lepas tu aku perasan si Wawa ni tak ada.
Jadi mata aku cepatlah tangkap tengok dia dekat lift lain. Lepas tu aku cerita nama dia. Dia pun terkebil-kebil. Aku tanya dia, kenapa awak masuk lift tu? Lepas tu Wawa jawab, bukan you dengan Aika tadi? Lepas tu dia gelak. Dia cakap, tak adalah Kes, tu memang you lah. Aku pun malas nak melayan si Wawa tu. Sampai dekat level yang aku sepatutnya park kereta tu, keluar je dari lift, aku dah rasa lain. Suasana dia dah lain macam. Aku pun tengoklah sekeliling. Aku pelik. Aku tak sedap hati. Masa tu memang kami berdua je dalam lift. Wawa pun cakap, apa kata kita cuba cari dulu kereta. Lepas tu aku jawablah, rasa lain macam ni. Ni bukanlah tempat dia. Ni blok C, kita blok B kan. Lepas tu si Wawa ni nak juga cari area situ. Jadi laluan keluar dari tempat lift tu ada dua je. Dua-dua laluan tu gelap. Aku cakaplah dengan Wawa, Wah, lain macam gelap ni. Ni gelap sangat dah ni. Tempat kita parking tadi tak segelap ni pun. Tapi Wawa tak layan I pun. Dia lalu juga dekat satu lorong gelap tu. Aku ikut jalah. Anak orang kot. Takkan aku nak biarkan. Lepas tu nampaklah parking. Kita orang kan parking belah hujung. Cari kereta, tak jumpa. Aku memang siap keluar dari lift tadi dah berpeluh. Jadi makin berpeluhlah, macam kena simbah air. Lepas tu tiba-tiba aku rasa bulu roma aku meremang. Aku takut ada benda tak elok jadi. Jadi aku tarik tangan si Wawa. Aku cakap, better kita naik balik. Dan macam dah ni. Sepanjang perjalanan nak ke lift tu, aku memang baca ayat kursi dan doa minta dipermudahkan segalanya. Sampai kat atas balik, Wawa cakap, mungkin kita salah level kot. Lepas tu aku cakap, biar aku bertenang jap. Lepas tu aku ingat balik jalan kita orang lalu masa sampai. Memang sama. Tiba-tiba aku teringat, dulu masa aku nak hantar nenek aku pergi umrah, abah aku ada bawa aku lalu satu food court ni untuk pergi ke arrival hall. Jadi aku cakaplah dekat Wawa, jom ikut I rasa kita salah ni. Pusing punya pusing, tiba-tiba ada dekat level parking bas pula. Naik lagi, ke kiri ke kanan. Aku ternampaklah food court tu. Sebelum masuk food court, aku dah siap doa. Minta Allah tunjuk aku jalan balik dan jumpa kereta tu. Dan masa tu, jam dah pukul 4. Zohor dah nak habis. Kami berdua tak solat zohor lagi tu. Lalu food court tu, lepas tu nampaklah signboard parking blok B. Masa tu aku rasa bersyukur sangat. Betapa gembiranya aku disebabkan signboard tu je. Dan orang dekat situ ramai. Berbanding dekat kawasan blok C tu tadi, sunyi sangat. Yang aku peliknya, macam mana boleh bertukar jalan? Sebab seingat aku dengan seingat Wawa, kita orang guna jalan sama. Kalau fikir balik, memang tak logik. Lepas tu, aku pergilah bayar parking apa semua. And finally, jumpa kereta kawan aku tu. Alhamdulillah, bersyukur betul aku. Sepanjang dalam kereta tu, aku dengan Wawa diam je. Mungkin masing-masing dah kepenatan sebab sesat tadi.
Dekat KLIA 2, tak pernah pun kita orang tersesat. Tiba-tiba tadi, boleh pula tersesat. Jadi, aku ceritalah dekat kawan aku yang aku pinjam kereta ni. Dia cakap, mungkin pandangan aku dengan Wawa ditutup oleh iblis. Wallahu alam. Dan, seminggu lepas tu, viral pula kisah Makcik Gad yang kena rasuk Pontianak dekat parking blok situ. Yang mana tempat yang sama aku dengan si Wawa ni sesat. Aku bersyukur sebab tak jadi apa dekat aku dengan Wawa. Aku rasa sampai sini je cerita aku. Kalau aku tengok respon korang elok, aku akan cerita pengalaman aku yang lain. Tu je cerita aku. Sekian. Pangsapuri Baiduri, Shah Alam, 2016. Aku tengah duduk sambil menghadap laptop, buat assignment macam biasa. Aku kerling ke arah jam di laptop aku, 12.52 pagi. Aku macam biasa, kalau buat assignment, memang suka buka tingkap luas-luas, bagi angin malam masuk. Sejuk kan? Best lah. Lagipun, rumah aku tingkat 10, jadi lagi kuatlah angin. Aku balik kelas pukul 6 petang tadi dan terus tidur sampai ke malam. Jadi memang tak keluar bilik langsung. Jam 9.35 malam, aku bangun tidur, mandi dan terus buat assignment. Jangan tanyalah kenapa aku tak maghrib. Biasalah, bendera merah. Tapi tak elok juga sebenarnya tidur di waktu maghrib. Bak kata orang tua, waktu-waktu panas. Sedang aku leka buat kerja, aku terdengar dari tingkap bilikku. Suara tu seperti perempuan sedang menangis. Sayup-sayup suara tangisannya. Terkejut aku. Lantas, kepala ku toleh ke arah tingkap. Tapi tak ada apa-apa. Angin pun tak ada. Tiba-tiba, rasa sunyi gila bilik. Aku cuba nak buat tenda, nak ambil earphone sambil nak dengar lagu. Seram sebenarnya. Berdiri juga bulu roma aku. Mana tidaknya, boleh pula dengar perempuan nangis malam-malam buta. Takkan jiran pula yang menangis mendayu macam tu. Aku memang tahu sebenarnya benda apa yang menangis tu. Memang belakang Pangsapuri ni hutan, tapi student suka parking belakang. Sebab Pangsapuri kami ni memang tersangatlah limited parking. Ramai je yang selalu nampak benda tu terbang. Tengah selongkar beg cari earphone, dia nangis lagi. Sayup je suara dia, macam teresak sikit. Pas tu, sambung mendayu. Aku toleh pandang tingkap lagi. Tak ada apa-apa pun masalahnya. Aku buka YouTube kat laptop, cari ayat-ayat ruqyah dan buka kuat-kuat. Tiba-tiba, aku dengar macam dekat dapur bising dengan bunyi kelentung-kelentang. Pas tu, kerusi macam krek. Orang siret nak duduk. Asallah dorang ni malam-malam masak bising sangat. Tarik kerusi pun tak reti perlahan sikit kah? Getus hatiku. Aku buka WhatsApp, cari WhatsApp grup rumah. Niat nak marah. Terlupa sekejap kes yang kena kacau dengan Cik Ponti tadi. Era. Salam, korang ni pehal. Bising sangat malam-malam ni. Saya ni tengah nak buat kerja. Taulah lapar, tak payahlah bising sangat. Tarik kerusi pun slow lah sikit. Aku mengerling ke laptopku. Jam menunjukkan pukul 1 pagi tepat. WhatsApp masuk. Dada aku naik turun bila baca dari notification sahaja. Betul-betul rasa nak nangis. Ke Emma. Waalaikumsalam Era. Kita orang semua dah balik semalam. Kita orang cuti SEM dah. Kunci tak pintu pagar? Dah mangga ke semua pintu dek? Alin. Lah kak, semua dah balik. Akak biar betul kak. Kunci pintu tak?
Bahayanya. Seram sejuk aku. Aku seorang rupanya dari siang tadi. Maknanya, roommate aku pun dah baliklah juga. Aku fikir dorang keluar ada assignment group ataupun memang lambat sebab lepak. Menggeletar satu badan aku. Pertama, aku dah tersentap. Kenapa semua balik tak bagi tahu aku? Sepatutnya bagilah tahu. Kau tak balik kah? Cuti kah? Apakah? Ni biar aku sorang-sorang dekat rumah. Kedua, ada orang jahat kah? Setahu aku balik tadi, aku dah kunci pintu rumah. Aku pun memberanikan diri membuka pintu bilik. Masa buka pintu bilik, rasa angin menerpa muka aku. Kuat gila. Aku pun keluar bilik, aku pergi buka lampu di ruang tamu. Buka je lampu, aku terkejut. Sliding door kat balkoni terbuka luas. Ni nak cerita. Sliding door rumah kita orang ni memang jarang buka. Buka pun sikit je, sebab keras dan boleh muat badan kita orang je. Untuk sidai baju kah, tu je lah. Memang tersangatlah limited untuk buka. Roller bawah tu memang tak makan sangat. Guna minyak apa tah, baru boleh slide senang. Tapi korang mesti faham kenapa aku terkejut. Macam mana boleh terbuka luas? Sedangkan seingat aku, masa aku balik kelas, sliding door tu memang tertutup rapat. Aku tengok meja makan, kerusi elok je, tak bergerak pun. Aku pergi cek dapur. Aku tengok kerusi hitam yang kita orang guna untuk sidai baju kat balkoni boleh ada kat tengah-tengah dapur. Sedangkan las memang kat balkoni. Berdiri terus bulu roma aku. Aku pun lari masuk bilik, kemas-kemas barang. Aku telefon kawan aku yang juga tinggal di blok lain. Aku siap-siap tak tutup lampu apa, terus keluar rumah. Cek phone, banyak WhatsApp masuk dari budak rumah. Nantilah. Yang aku tahu, nak lari dulu macam mana sekalipun. Tergopoh-gapah aku buka pintu kayu. Lepas tu, kena buka pula pintu pagar. Apalah nasib, banyak sangat pintu. Dah selesai buka mangga pagar, nak kena kunci balik pintu pagar. Memang ambil masa aku sungguh. Dah selesai, cepat-cepat aku lari ke lift. Nasib baik masa tu, lift betul-betul di tingkat 10. Masuk je lift, masih lagi kena ganggu. Sampai tingkat 5, lift buka. Aku pun tekan cepat-cepat nak tutup lift. Turun tingkat 4, terbuka lagi. Kiranya sampai ke ground floor, lift buka tutup. Dalam hati aku, banyak mengucap macam-macam. Baca ayat kursi pun bertabur. Sampai ground floor, lift buka. Aku terkejut ada orang depan lift. Tapi orang tu membelakangi aku. Takut-takut aku nak keluar lift. Sekali orang tu pusingkan badannya. Lah, kawan aku rupanya. Terus aku peluk dia. Afin nama kawan aku. Dia bawa aku ke rumahnya di blok sebelah. Sampai rumah dia, aku terus cuci kaki. Afin pesan suruh aku terus tidur. Esok baru cerita dia kata. Jadinya malam tu aku tidur di rumah Afin. Keesokan harinya, Afin teman aku pulang ke rumah aku untuk ambil barang-barang keperluan aku untuk bermalam di rumah Afin. Aku buka pintu rumah. Sliding door masih terbuka. Angin kuat menerpa kami. Aku memberi salam dan terus ke sliding door. Aku cuba nak tutup, tolak dengan segala kudrat. Afin membantu aku. Memang sangat susah nak tutup. Kami cuba sedaya upaya dan akhirnya kami dapat tutup dan kunci sliding door. Kerusi yang berada di dapur, aku letak di pintu belakang. Berdekatan dapur, ada mesin basuh. Selesai semua, aku tutup pintu dapur. Aku terus menuju ke bilikku selepas itu
untuk ambil barang-barang keperluan. Aku menggerling melihat Afin. Dia sedang duduk di sofa sambil membelek teleponnya. Aku membuka almari baju aku, ambil pakaian-pakaian untuk aku salin pergi kelas untuk tidur di rumah Afin. Aku ambil pakaian untuk 3 hari. Aku lipat sambil masuk ke dalam beg galas. Kedengaran bunyi barang jatuh dalam sinki di dapur. Aku melihat Afin bangun ke dapur. "Kenapa, Fin?" Afin geleng-geleng kepala memandangku. "Tak ada apalah. Kau cepat sikit kemas barang kau tu." Aku angguk sambil terus masukkan baju secepat mungkin ke dalam beg tanpa melipat. Siang pun nak ganggu benda ni, ketus hatiku. Selesai mengemas, aku dan Afin terus keluar dari rumah. "Bila budak-budak rumah kau nak balik?" Afin bertanya. "Next week," aku mengeluh. "Tak apalah, kau stay je rumah aku untuk sementara waktu." Aku hanya anggukkan kepala aku. Aku pelik. Selama ni, aku tak pernah kena gangguan seperti ini. Selama setahun lebih duduk situ, memang orang-orang yang tinggal di flat tu selalu cerita pasal cekpon. Gula-gula lah. Tapi sekalipun, aku tak pernah kena kejadian ni. Kalau nak diikutkan, kami di rumah selalu solat dan mengaji. Cuma sejak kemasukan ahli baru, ada 2 hingga 3 orang, jadi pelik sikit. Atau memang ada kena mengena dengan diorang ni. Assalamualaikum dan hai semua. Baiklah, tanpa membuang masa, kali ini FS akan kongsikan kisah mengenai seorang rider yang pergi menghantar pizza ketika waktu kedai dah nak tutup. Dan kejadian seram berlaku ketika dia nak menghantar pizza ke kawasan rumah orang yang order pizza tu. Nak tahu apa yang terjadi pada dia? Jom tonton video ni sampai habis. Assalamualaikum, terima kasih kepada FS kerana menyiarkan kisah aku ini. Aku harap korang enjoy kisah yang aku alami. Kisah ni berlaku pada tahun awal 2018 macam tu. Jadi aku bekerja sebagai rider pizza untuk aku cari duit lebih untuk next semester. Kisahnya bermula bila ada satu malam dalam pukul 10.30 malam macam tu, aku dengan kru lain tengah siap-siap nak tutup dah. Tiba-tiba ada satu order masuk dan semua rider semestinya tak nak hantar sebab dah nak tutup. Jadi masa tu aku fikir nak kejar duit, jadi aku yang rela hati nak pergi hantar. Tambah pula aku nak elak dari buat kerja masa tutup tu. Nak bagi tahu, order tu alamat dia dekat satu rumah kondo lama, tingkat 6 tak silap aku. Kondo tu memang seram sebab dah lama. Jadi, warna bangunan pun dah luntur. Ditambah lagi dengan berlumut dan tak ramai pun yang duduk situ. Hanya dalam beberapa orang je ada. Okey, bergerak nak ke kondo tu dalam 10 minit juga. Dan nak ke kondo tu, kau kena lalu 3 kali bulatan jalan raya. Lepas tu, kau akan lalu kawasan kilang yang malam memang sunyi. Jadi, aku pun dah siap-siap. Pack barang-barang apa semua, aku pun gerak. Lepas sampai je kondo tu, aku jumpa guard minta izin masuk dan aku pun terus ke blok A untuk ke rumah dia. Kondo ni pelik sebab dia berpecah pada 2. Rumah nombor genap semua belah kanan dan nombor ganjil belah kiri. Nak dijadikan cerita, aku tersilap masuk lift. Aku pun tekanlah tingkat 6. Sampai je tingkat atas tu, tempat yang sangat gelap gulita nak mampus. Aku dah menyumpah masa tu sebab aku dah syak. Aku tersilap masuk lift. Tapi masa ni aku tak fikir lagi benda-benda ni. Jadi aku pun dengan panas hati dekat diri sendiri sebab yakin sangat. Aku pun tekan butang nak tutup dan tekan butang G balik ke bawah. Mulanya dekat sini bila pintu dah tutup, tiba-tiba dia buka balik. Lepas tu tutup, buka, tutup, buka. Dekat 3 minit juga aku tengok pintu lift macam tu. Dengan kawasan tu gelap, ditambah pula dengan gangguan benda ni, buat lagi aku marah.
Aku dah bengang sangat, jadi aku keluar dari lift tu. Lepas tu dengan selamba lift tu turun ke bawah, tinggalkan aku. Time ni aku dah start cuak. Sebab yelah, tingkat tu gelap, lift pula dah ke bawah. Nak tak nak, aku kena turun ikut tangga, sebab aku nak cepat nak hantar pizza ni. Jadi aku buka lah torchlight dekat phone. Lepas tu benda pertama aku suluh pintu lift. Dan benda yang buat aku jadi macam tak tentu hala, bila aku nampak ada kesan, ada tapak tangan orang dekat pintu lift tu. Mula dari situ aku dah tak sedap hati, tapi jenis berani sikit, jadi aku buat selamba je. Walau dah takut, aku gerak pergi ke tangga nak turun. Masa aku turun, aku dah rasa macam ada orang ikut dari belakang aku. Jadi aku apa lagi, setiap tangga aku lompat terus sampai ke bawah. Masa sampai je dekat aras 4 macam tu, aku ternampak satu bungkus orang berbaju putih yang matanya merah, bak lampu traffic light, tengah tunggu aku lalu depan dia. Aku tersentak. Terus aku campak beg panas pizza yang aku pegang. Lepas tu aku turun tangga secepat yang mungkin. Sampai je dekat aras G, aku terus pergi ke motor untuk balik. Tak sampai sini jadi kacau. Aku gerak balik dan sesampai je dekat guard yang jaga tu orang Bangla. Dia nampak je aku, terus dia macam buat muka pelik pandang aku. Tapi dia bukan pandang aku sebenarnya, tapi dia pandang belakang aku. Aku terus beransur pergi. Lepas tu aku terasa motor aku bergerak perlahan, macam 20 km sejam. Sedangkan aku dah pulas minyak sampai habis. Jadi masa tu aku dah syak, mesti ada yang menumpang aku. Apabila setiba je dekat jalan dekat kilang tu, aku beranikan diri untuk pandang cermin sisi. Dan benda yang aku jangka, si hantu bungkus tu ikut aku balik. Rasa gugur jantung aku masa tu. Dia siap berdiri lagi, macam mat rempit buat asyik masa malam-malam rempit. Tapi yang aku rasa hebatnya aku bila aku boleh ajak dia borak. Aku cakap dekat dia, kalau kau nak tumpang, tumpanglah, tapi jangan kacau aku, nanti kita aksiden sama-sama. Lepas tu aku terus bawa motor dengan perlahan. Sesampai je dekat bulatan jalan, aku dah mula rasa ringan je motor. Dalam hati aku dah rasa lega. Aku dah fikir dia tak ikut aku, tapi aku silap. Rupanya dia dah gerak dulu. Lepas je aku pusing roundabout, aku nampak dia lagi dekat tengah-tengah jalan tengah berdiri sambil loncat setempat. Jadi aku tak boleh nak elak dari langgar dia. Aku pasrah je jalan. Lepas tak sempat aku nak langgar dia, dia dah berada dekat atas. Aku apa lagi, teruskan perjalanan balik store. Alhamdulillah, aku sampai store dengan jayanya. Sampai je store, manager terus tanya aku customer ada buat komplain sebab pizza tak sampai lagi. Lepas tu aku cerita dekat dia apa yang berlaku, dan terus call customer nak bagi tahu apa yang berlaku. Benda paling best, bila customer tu dengar benda yang berlaku dekat aku, dia hanya gelak. Dia kata benda tu nak makan pizza jugalah tu. Lepas tu aku fikir si hantu bungkus tu tak ikut aku lagi. Rupanya dia ada tengah tunggu aku dekat luar kedai di sebalik pokok tepi jalan. Sekian kisah aku. Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita pada video kali ini. Okey, kisah yang FS akan kongsikan pada kali ini adalah mengenai sepasang suami isteri yang menerima bungkusan misteri. Tak tahu dari siapa, dari mana datangnya, tapi sejak kehadiran bungkusan tu ke rumah mereka, ianya telah menimbulkan beberapa perkara misteri yang berlaku pada mereka. Nak tahu apa yang terjadi pada pasangan suami isteri ni? Jom tonton video ni sampai habis. Dan sebelum tu, seperti biasa, pada yang baru menemui channel ni, apa kata klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ni sebelum anda teruskan untuk menonton video ni. Pada hari jadi aku beberapa tahun lalu, aku telah menerima sebuah package dari seseorang yang aku tak kenali. Bungkusannya berwarna merah pekat, seakan-akan ianya dicat dengan menggunakan Nippon pen. Sehingga ke hari ini aku masih lagi belum membuka bungkusan misteri tersebut, kerana aku rasa tidak penting dan tidak perlu. Takut pun ada juga sebab aku tak tahu siapa pengirimnya.
Tetapi semenjak aku menerima bungkusan itu, aku selalu tidur tak lena. Aku selalu menerima mimpi yang menyeramkan. Mimpi yang dimana aku berada di tempat yang begitu asing sekali. Tempat yang aku tidak pernah kunjungi sepanjang usia aku. Di dalam mimpi itu juga, aku dikunjungi oleh seseorang yang aku tidak kenal. Dia menyuruh aku untuk membuka bungkusan itu. Dia juga memberitahu bahwa isi kandungan bungkusan tersebut merupakan sesuatu yang istimewa. Sudah beberapa kali aku menerima mimpi sebegitu rupa. Namun, aku tetap tidak pernah membuka bungkusan itu. Kadang-kadang aku terasa seram dan takut bila memikirkan mengenai bungkusan misteri tersebut. Pada suatu hari, aku menerima bungkusan itu. Aku simpan di dalam stor yang terletak di bagian belakang rumah. Aku memegang bungkusan tersebut. Aku membelek bungkusan yang berbentuk segi empat tepat dan tidak begitu besar itu. Aku amati bungkusan tersebut. Terdapat perasaan tidak menyenangkan ketika aku berada dekat dengan bungkusan itu. Perasaan ingin tahu aku terlalu kuat. Aku ingin tahu apa yang terkandung di dalam bungkusan tersebut. Aku takut jika ianya adalah bom ataupun objek yang digunakan untuk mengenakan sihir ke atas manusia. Apabila aku memikirkan akan perkara tersebut, aku menjadi bimbang dan khawatir terhadap keselamatan keluarga aku. Pernah juga terfikir untuk melaporkan kepada pihak polis. Tapi, atas sebab apa? Nanti jadi bahan jenaka pula. Beberapa minggu lepas aku pernah buang bungkusan itu ke dalam tong sampah dan aku melihat sendiri bahwa lori sampah itu sendiri telah mengambil semua isi-isi yang ada di dalam tong tersebut. Tapi entah macam mana, pada waktu malam, aku melihat bungkusan itu berada di atas meja kerja aku yang terletak di bagian ruang tamu. Aneh, siapa pula pergi kutip bungkusan itu? Sedangkan aku dah buang tadi. Aku mengambilnya semula dan lontar ke dalam tong sampah. Esok paginya, bungkusan tersebut ada lagi di dalam rumah aku. Tetapi hanya berada bersebelahan dengan sinki di dapur. Aku mulai merasakan perasaan tidak enak dengan kehadiran bungkusan itu. Istri aku meminta aku untuk bertanyakan perihal tersebut kepada sesiapa yang berilmu, kerana istri aku mulai menerima kesan dari bungkusan misteri itu. Istri aku juga turut mengalami mimpi ngeri setiap kali dia tidur. Disebabkan mimpi ngeri tersebut, kesihatan istri aku terganggu kerana dia tidak cukup rehat. Selalu terjaga di antara pukul 2 ke 4 pagi. Aku juga mengalami perkara yang sama. Setiap kali aku tidur, lelaki misteri yang tidak dikenali akan datang menghampiri dan menyuruh aku untuk membuka bungkusan tersebut. Semakin hari semakin teruk mimpi yang aku alami. Aku mula mengalami kecederaan fizikal yang dimana di dalam mimpi aku telah dicekik. Dan apabila aku tersedar, terdapat kesan tangan manusia di leher aku. Aku meminta ayah aku untuk datang ke rumah dan melihat bungkusan misteri itu. Namun ketika ayah aku tiba di rumah, bungkusan itu hilang. Puas aku mencari, tetapi tidak jumpa. Aneh, sedangkan aku sudah letak di atas meja di bahagian ruang tamu. Lantas aku memohon maaf kepada ayah aku kerana sudah penat lelah dia datang dari jauh, tetapi bungkusan itu tiada pula. Ayah aku menjelaskan bahawa ada seseorang yang dengki dengan keluarga aku. Dia ingin menghancurkan keharmonian yang terjalin antara aku dan istri aku. Memandangkan ayah aku seorang yang berilmu dan pakar dalam hal-hal agama, jadi aku menurut saja apa yang disuruh. Aku kembali menjaga solat, mengaji setiap malam, mendekatkan diri pada Allah. Aku juga mengajak istri aku untuk melakukan hal yang sama. Istri aku juga sudah menutup aurat penuh. Dia tidak lagi mengenakan pakaian yang ketat dan menayangkan rambutnya lagi. Selepas perubahan besar yang aku lakukan itu, alhamdulillah, tidak ada apa-apa lagi mimpi ngeri yang mengganggu kami. Tapi pada satu hari, bungkusan misteri yang hilang tiba-tiba muncul kembali. Ketika aku dan istri baru saja pulang dari melawat kawan kami yang sedang sakit di hospital.
Aku mendapati bahwa bungkusan merah itu terletak di atas meja makan dan terdapat haruman yang aneh di dalam rumah kami. Istri aku memegang erat tangan aku. Aku dapat lihat dari riak wajahnya bahwa dia sedang dalam ketakutan. Aku mengarahkan istri aku untuk berzikir saja dan jangan takut dengan benda-benda gaib. Aku memberitahu kepada istri bahwa tiada yang hebat selain Allah yang Maha Besar. Istri aku akur dan aku boleh lihat perubahan dalam dirinya selepas aku berkata demikian. Dia melepaskan genggaman tangannya dan terus keluar berlari masuk ke dalam kereta. Aku jadi heran dengan tingkah lakunya. Lalu aku bertanyakan soalan kepada dia. Dia menjawab bahwa dia tidak mau masuk ke dalam rumah selagi dia rasa tidak selamat. Aku faham dengan perasaan takut yang dia alami ketika itu. Jadi aku membiarkan dia menunggu di dalam kereta, lalu aku yang masuk ke dalam rumah dan memastikan keadaan rumah itu selamat. Ketika kali kedua aku melangkah kaki masuk ke dalam rumah, aku mendapati bahwa bungkusan yang berada di atas meja makan tadi sudah beralih tempat pula. Ianya tiba-tiba berada di atas rak buku yang berada di ruang tamu. Aku mendekati bungkusan tersebut. Aku benar-benar ingin tahu isi kandungan bungkusan itu. Namun, perasaan seram yang menyelubungi diriku membuatkan aku jadi tidak berani. Aku bimbang jika sesuatu berlaku pada keluarga aku. Aku mengambil bungkusan itu dan aku campakkan ke tong sampah di luar rumah. Namun, kali ini aku campak ke dalam tong sampah rumah jiran. Kemudian aku meyakinkan istri bahwa semuanya baik-baik saja. Lalu istri aku keluar dari kereta dan berjalan masuk ke dalam rumah. Pada malam itu, aku tidak dapat lelapkan mata. Fikiran aku asyik terfikir mengenai bungkusan misteri tersebut. Lalu, aku bangkit dari katil. Aku lihat istri aku sedang nyenyak tidur di sebelah. Aku pergi ke ruang dapur, mengambil segelas cawan dan aku isi cawan tersebut dengan air yang dingin. Lalu aku teguk perlahan-lahan dengan tidak semena-mena. Istri aku yang sedang tidur di dalam bilik tiba-tiba saja menjerit. Aku panik dan terus berlari mendapatkan istri aku. Dia menangis tak henti-henti. Aku tak tahu kenapa dia menangis. Istri aku memberitahu bahwa ketika dia cuba untuk memeluk tubuhku, tiba-tiba dia merasakan seperti seluruh tubuhku itu penuh dengan bulu. Apabila dia membuka matanya, dia melihat bahwa orang yang dia peluk itu bukanlah aku, akan tetapi sejenis makhluk yang berbulu lebat dan bermata bulat berwarna merah. Lantas istriku terkejut dan menjerit. Perasaan aku mulai rasa tidak enak. Istri aku memujuk agar pindah saja dari rumah itu. Tapi aku membantah kerana duit aku sudah habis gara-gara membeli rumah idaman istriku itu. Dia yang pilih untuk tinggal di situ dan dia suka dengan suasana persekitaran kawasan perjiranan di situ. Jadi, aku tidak akan pindah. Pinjaman bank pun tak habis bayar lagi. Aku memberitahu kepada istriku bahwa dia tidak perlu bimbang kerana aku tidak akan mengalah dengan syaitan yang sedang mengganggu kami sekeluarga. Aku akan lawan dan pertahankan hak aku sebagai manusia. Aku yakinkan istri aku bahwa kalau boleh bawa perkara itu ke mahkamah, aku akan heret syaitan yang mengganggu itu sekali. Kemudian, pintu bilik air di dalam bilik tidur aku tu terbuka. Aku lihat istri aku melangkah keluar dari dalam bilik air dengan wajah yang mengantuk. Aku terkedu seketika. Aku memandang istriku aneh dan istriku juga melihatku dengan wajah penuh keheranan. Dia bertanya kepada aku, "Dan kenapa pandang macam tu?" Aku jawab bahwa aku tunggu dia keluar dari bilik air kerana aku ingin menggunakan tandas. Aku terpaksa menipu kerana tidak mahu istri aku takut. Di dalam pelukan aku ketika itu adalah bantal peluk. Aku betul-betul heran. Apakah aku sedang dipermainkan? Siapa pula yang menjerit tadi? Siapa pula yang aku peluk tadi? Siapa pula yang menangis dan mengadu dengan aku tadi? Disebabkan mata aku sudah terlalu berat, lalu aku membuat keputusan untuk tidur saja. Aku sudah menghubungi ayah aku dan meminta bantuan dari dia. Dia akan datang dengan segera dan aku akan menjemput dia di stesen bas. Tamat je waktu kerja,
aku terus pergi ke stesen bas dan menjemput ayah. Istriku sudah pun tiba di rumah dan dia terlalu sibuk untuk memasak kerana banyak projek yang dia perlu selesaikan. Jadi aku beli makanan bungkus saja untuk santapan kami bertiga pada malam tu. Selesai solat isyak, ayah aku duduk di ruang tamu bersama aku. Kemudian isteri aku menjerit dari dapur ketika sedang menyiapkan minuman untuk kami berdua. Aku bergegas berlari mendapatkan isteri. Dia terduduk di atas lantai. Dia berkata bahawa dia terlihat kelibat seorang lelaki tua berdiri di depannya, dan lelaki itu meletakkan bungkusan misteri yang telah aku buang ke dalam tong sampah di situ. Ayah aku mendekati bungkusan tersebut. Dia membelek setiap inci bungkusan itu. Aku menjelaskan kepada ayah aku bahawa bungkusan tersebut yang hilang tempoh hari ketika ayah aku datang untuk membantu. Ayah aku segera pergi ke belakang rumah dan dia cuba untuk membakar bungkusan tersebut. Aku dan isteri hanya memerhatikan saja. Ketika bungkusan tersebut dijilat api, kedengaran bunyi suara orang lelaki sedang menjerit seperti kesakitan. Aku melihat ayah seperti sedang membaca sesuatu, tetapi aku tidak mendengarinya. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Bau hamis memenuhi ruang udara. Kedengaran juga bunyi suara orang perempuan menangis di sekeliling kami. Bunyi terasa seakan-akan bergegar. Ayah aku berkata bahawa ada seseorang yang mahu aku menjadi penjaga pada sejenis jin yang dibelanya. Aku memenuhi kriteria yang dia inginkan. Nasib aku baik kerana aku tidak pernah buka bungkusan tersebut semenjak hari pertama ianya sampai ke rumah aku. Namun insan tersebut tidak mau mengalah. Dia tetap mahukan aku untuk menjadi penjaga baru. Kurafat, jerit aku. Aku tidak mau menjadi penjaga kepada makhluk-makhluk halus. Aku tidak mau melakukan syirik. Tapi ianya tidak cukup untuk membuatkan insan tersebut mengalah. Secara tiba-tiba api yang membakar bungkusan tersebut menjadi besar. Ianya begitu besar sehingga kan aku terasa bahangnya di wajah. Aku mengarahkan isteri aku untuk jauhkan diri dari tempat itu. Biarkan aku dengan ayah aku saja yang uruskan perkara tersebut. Isteri aku membantah. Dia tidak ingin meninggalkan aku dengan ayah. Dia ingin menyaksikan adegan tersebut dengan biji matanya sendiri. Aku tidak menghalang. Kemudian aku berdiri di sebelah ayah aku. Aku tanya pada dia, apa yang patut dilakukan? Ayah aku berkata, ianya tidak mau mengalah. Ia tetap inginkan kamu. Jadi aku harus lindungi kamu. Lantas aku pun berdiri di belakang isteri aku dan menjelaskan kepadanya bahawa ayah aku mahu lindungi aku. Jika tidak, aku akan dirampas oleh kuasa jahat tersebut. Beberapa batang pokok kelihatan turut terbakar, tetapi yang anehnya, ianya bukanlah disebabkan kemarakan api yang menjilat bungkusan itu. Ayah aku kata, ada beberapa jin yang berhimpun di pokok-pokok itu. Lalu mereka terbakar disebabkan mereka sudah tertewas. Aku membiarkan saja ayah aku lakukan kerja dia. Aku dan isteri aku memerhatikan saja. Apa yang sedang marak itu menghasilkan bunyi yang pelik. Bunyi tersebut seperti besi bergesel dengan besi. Yang pasti ianya menyakitkan telinga aku. Beberapa minit kemudian, keadaan mula menjadi sedikit reda. Api mulai surut, perlahan-lahan terpadam. Aku lihat ayah terjatuh. Dia kelihatan penat. Aku berlari mendapatkan ayah. Muka ayah begitu pucat. Aku tak tahu apa yang berlaku, namun ayah aku kata dia sudah berjaya hapuskan jin tersebut bersama penjaganya yang sudah nyawa di hujung kandung. Kemudian ayah aku tidak menyadarkan diri. Aku dukung ayah dan bawa masuk ke dalam rumah. Aku baringkan di atas tilam. Isteri aku mengambil tuala bersih dan air suam. Kemudian aku lapkan tuala yang direndam dengan air suam itu ke wajah ayah aku. Aku memeriksa nadi ayah. Alhamdulillah, masih berdenyut. Mungkin ayah cuma tidur saja, kerana aku dengar sedikit bunyi dengkuran yang keluar dari pernafasannya. Semenjak hari itu, tiada lagi gangguan atau mimpi ngeri yang mengacau hidup kami. Aku dan isteri sudah boleh tidur nyenyak dan pergi ke tempat kerja dengan aman. Sekian. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita pada video kali ini. Okey, pada video kali ini dikongsikan kisah seram mengenai seorang promotor perempuan yang bekerja di sebuah shopping mall di Kelantan.
Kisah seramnya bermula apabila dia nak closing pada pukul 9.45 malam. Nak tahu apa yang terjadi pada dia dan shopping mall mana yang diceritakan ini? Jom kita layan sampai habis video ni. Ini pertama kali aku tulis cerita kat FS. Rasa terdetik di hati nak share kisah aku. Korang mesti boleh agak mall mana dalam cerita ni. Sebab dalam Kelantan tak banyak mall pun. Benda ni terjadi antara 3 hingga 4 bulan lepas, masa aku kerja kat mall sebagai promoter. Orang cakap, biasalah kan, mall mana-mana pun memang keras. Tapak mall ni, sebelum ni tanah lapang, ibarat padang jarak padang terkukur. Memang luas. Orang kampung tanam jagung, sayur, bela lembu, bela kuda. Baru lagi mall ni. Kalau hujung minggu, confirm full orang. Ada yang dari Terengganu, Gua Musang, jauh-jauh lah datang nak spend time dengan family. Pukul 9.45 malam. Aku dan partner kerja aku tengah get ready nak closing untuk sale hari ni. Selalunya tepat 9.45 malam, kita orang dah turunkan shutter butik. Sebab 15 minit lagi mall nak tutup. Tapi jarang-jarang ada customer yang pukul 9.55 malam selamba masuk butik, pilih baju, siap sembang dengan husband. Dan aku rasa macam takkan halau. Tak apalah, fikir positif, okey? Pukul 9.55 malam. Masa ni memang dah selesai closing. Kawan kerja aku, nama dia Jo. Dia cakap kat aku, Ellie, gila dulu. Kau kan nak punch tiket parking. Takut nanti lewat pula. Jo ni, dia lain aku macam adik dia. Memang kalau closing dengan dia, dia suruh aku balik dulu. So, aku pun ambil beg, jalan keluar butik. Aku tinggal Jo seorang kat butik. Sambil jalan, aku keluarkan tiket parking awal-awal. Sebab, korang faham-faham lah, perempuan macam mana. Dalam beg tu, memang ada semua benda. Aku jalan pergi lift, tekan button naik atas. Sebab selalunya aku naik tingkat atas nak punch tiket parking. Mesin yang kat tingkat bawah selalu full customer beratur. Lagipun slow. Tak sampai seminit, lift pun sampai. Aku melangkah masuk lift. Baru selangkah masuk, aku rasa macam pelik. Sejuk, meremang, seriau sampai naik kepala. Perasaan tu macam ada sesuatu di sekitar aku. Cuma aku tak dapat jelaskan. Aku susah nak rasa seram sejuk ni. Tapi malam tu, ya. Dalam hati aku, cepatlah. Nak semuanya berlalu dengan cepat. Selalunya masuk lift tu, rasa biasa. Normal. Tapi malam tu, tak. Mungkin perasaan aku jakot. Harap tak ada apa yang berlaku. Aku tekan button R. Pintu lift terbuka. Gelap, sunyi. Shutter dan lampu tingkat R memang tak buka kalau weekday. Demikian je buka. Aku pun keluar lift. Jalan pergi kat mesin. Gelap tu biasalah. Masukkan tiket dan tunggu jap tiket keluar tanda valid. Aku ambil tiket tu dan aku pergi kat lift semula. Perasaan cuak dan takut tu membuak-buak. Still pelik. Kenapa sebenarnya rasa macam ni? Tapi itulah. Nasib baik lift tu stay Jakarta R.
tak pergi tingkat lain. Tengok-tengok juga kiri kanan, takut-takut ada orang. Sebab zaman sekarang ni, manusia lagi menyeramkan dari hantu. Takut if ada apa-apa terjadi. Lepas tu, pintu lift terbuka. Aku masuk lift sambil tengok jam. Masa tu jam menunjukkan 9.58 malam. 3 minit je baru berlalu. Tapi terasa lama sangat. Tengah mengelamun sorang-sorang, "Ai," bisik aku seorang diri. Baru perasan, pintu lift tak tertutup lagi. Selalunya masuk je lift tak kena tunggu lama. Pintu lift dah tertutup sendiri. Ni tak, terbuka lagi. Sekali lagi aku tengok jam jenama Casio di tangan aku. Seminit berlalu, tapi terasa seakan sejam. Aku tunggu je dulu bila nak tertutup. Tapi tak tertutup. Aish, main-main pula. Aku pun tekan button tutup. Teka apa? Pintu lift still tak tertutup juga. Alamak, janganlah macam ni. Aku tekan lagi button tu. Tekan button G, ground floor pun tak tertutup weh. Apa masalah masa tu? Takkan nak tengok luar lift? Kalau ada benda tu, macam mana? Memang taklah. Nampak yang merangkak kah? Tak ada kepala kah? Pengsan situlah aku. Aku tak tahu nak buat macam mana. Aku menyandar habis rapat dekat button lift tu sebab sangat takut. Tawakal gila dah. Terlintas juga dalam kepala aku, selalunya kalau lift tak tertutup ni sebab ada orang tekan button dari luar. Hai, aku dah fikir macam-macam dah masa tu. Tiba-tiba aja pintu lift tertutup sendiri. Sebelum pintu lift tertutup tu, aku sempat jeling luar lift dan nampak seorang budak lelaki, muka pucat, sengi dekat aku. So, betul lah, dia nak gurau dengan aku. Lepas dari kejadian tu, aku tak pernah langsung naik tingkat R sorang-sorang, melainkan berteman. Sebelum tu, memang aku pernah dengar cerita dari staf yang kerja kat situ. Lepas tu, ada perempuan rambut panjang dalam fitting room butik yang aku dan staf butik pernah alami. Malam ni kemas store, datang esok pagi, bersepah baju. Mungkin sampai sini saja cerita aku. Sorry kalau tak menarik. Sekian. Hai, Assalamualaikum. Pertama sekali, terima kasih kepada admin Fiction Syasha kerana terus memuat naik pengalaman yang Mel kongsikan. Terima kasih juga kepada pembaca yang sudi luang masa untuk sama-sama merasai pengalaman seram dengan makhluk halus. Selain bekerja, Abang Mel ada hobi memancing, sama seperti lelaki-lelaki normal di luar sana. Tapi jangan kecam tau, yang tak pergi mancing tu tak normal. Cuma kebiasaannya, para lelaki ni suka memancing. Relax katanya. Kawan-kawan abah aku pun jenis kaki mancing. Dorang akan selalu set masa dan ambil cuti untuk pergi memancing ikan di laut. Lepas tu, dorang akan buat pembagian tugas. Kereta mana nak naik, tong ikan yang besar tu siapa yang bawa. Semua dorang dah ready. Masa tu, Mel tingkatan 5. Mel tak suka abah pergi laut, sebab abah tak bawa Mel. Pujuklah macam mana sekalipun, abah akan cakap, Mel tu perempuan. Kawan abah semua lelaki. Tak larat abah nak jaga nanti. So,
Mel memang tak pernah dan takkan dapat ikut Abah pergi mancing, walau dalam mimpi. Sewaktu diorang dalam perjalanan pulang dari Terengganu, ada satu kejadian yang berlaku tanpa diduga. Waktu pergi tu memang guna highway biasalah. Cuma balik tu, entah mimpi apa, entah pergi lalu jalan lama Karak. Yes, Karak. Tipulah orang tak tahu kisah-kisah popular yang jadi kat lebuh raya tu. Macam-macam cerita yang dikongsi oleh orang tempatan dan pelancong. Perempuan merata daging atas bumbung kereta lah. Kereta putih tak bertuan yang dah remuk teruk pun masih berjalan. Budak lelaki minta tumpang lah. Banyak sangat. Sampai yang bernasib malang mesti akan ditimpa kemalangan sehingga membawa maut. Na'udzubillah. Ceritanya macam ni. Abah Mel nak balik rumah awal sebab isteri kesayangan dah risau sangat. 3 hari pergi tak balik-balik. Diorang pergi dengan menaiki 3 biji kereta. Kereta perdana, Serena model lama dan Proton Saga baru. Setiap kereta akan dilantik seorang pemandu dari geng senior. Supaya apa-apa jadi, insya-Allah orang yang berpengalaman tak panik berhadapan dengannya. Maka Abah Mel pun pandu kereta perdana di hadapan, diikuti oleh Proton Saga yang dipandu Pakcik Nuar, dan kereta Serena dipandu Abang Fadil, senior yang paling muda dan merupakan engineer dalam geng veteran tu. Setiap kereta ni ada dalam 3 dan 4 orang penumpang. Bahagian belakang Serena tu dibuang seat untuk meletakkan tong ikan yang besar gerabak tu. Lepas Abah Mel buat keputusan nak balik jalan lama, jalan Karak lama, muka masing-masing dah lain. Risau, ragu-ragu, takut semua bermain dalam diri. Tapi Abah tanya pendapat semua dulu. Memandangkan semua setuju, Abah Mel diminta memandu di hadapan. InsyaAllah kita cubalah bawa dalam keadaan yang berhati-hati. Tadi pun tengok jalan sebelah sana, jam. Kita niat nak lalu, moga-moga dipermudahkan, selamat dan sampai awal. Cuma satu nak pesan. Abah Mel diam sekejap. Mungkin ada sesuatu yang bermain di fikirannya. Kawan-kawan yang lain semua khusyuk mendengar. Cuma satulah nak pesan. Andai ada apa-apa yang berlaku, aku harap hampa tak panik. Terangguk-angguk perlahan semua. Abah aku minta setiap kereta ambil peranan. Lantiklah seorang muazzin, orang yang melaungkan azan. Kalau-kalau terjadi situasi yang kita tak jangka, minta muazzin laungkan azan. Boleh tak ni? Semua setuju dan menunggu pesanan seterusnya. Harap hampa teruskan berzikir nama Allah. Biar detik jantung dalam perjalanan kita ni, kita letak Allah ke depan. Abah Mel pandang muka masing-masing. Dia ukir senyum nipis. Harapan Abah dapatlah timbul sedikit ketenangan dalam hati anak-anak muda yang ikut serta aktiviti memancing kali ini. Abahku cakap, Nuar, Fadil, aku harap sangat hampa 2 follow rapat kereta aku. Andai kata ada kereta lain yang lalu, jangan bagi kereta tu masuk antara kereta-kereta kita. Boleh kan? Aku cuba Zam. Fadil bersuara memecah kesunyian. Jomlah kita. Along, hang naik dengan aku. Nuar memaksa Along temankan dia. Senang nak handle bila senior duduk dengan senior. Maka bermulahlah kejadian dalam perjalanan melalui jalan lama Karak. Jam menunjukkan pukul 11 malam sewaktu perjalanan dimulakan. Doa menaiki kenderaan, pendinding diri, semuanya telah diamalkan sebelum kereta bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Abah melepaskan sederhana kuat dengan niat untuk mengingatkan kawan yang lain, turut mengucap bersamanya. Moga-moga kita membawa keyakinan yang tinggi bahawa segala kejadian dan ketetapan dengan kehendaknya. Malam pekat ketika itu. Dengan tiada satu pun lampu jalan yang berfungsi,
atau mungkin tiada. Mereka dahlah orang baru yang lalu kawasan tu. Tak pernah lalu lah cerita dia. Memang tawakal habis. Kelihatan kiri dan kanan jalan ialah hutan tebal dengan rimbunan pokok yang besar. Masa tu pemanduan dalam kelajuan normal, tidak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan. Kebiasaannya lagu akan dipasang sepanjang perjalanan, tapi tidak kali ini. Semua senyap, langsung tak berhasrat nak bercakap. Mungkin semua tengah berharap untuk melepasi jalan tu dengan segera. Keadaan jalan pula berliku-liku dan tidak lurus, sangat memerlukan pemanduan yang kemas, cekap dan penuh perhatian. Mata masing-masing segar, tertumpu pada jalan. Kalau ada pun yang berniat nak toleh ke sisi kiri atau kanan tingkap. Takut-takut ada benda lain yang menyapa, melambai atau mengikut. 10 minit yang pertama. Alhamdulillah, keadaan masih terkawal. Namun berubah sekelip mata ketika Abah Mel merasakan kereta yang dipandunya berat. Abah memandang Wan. Wan terbeliak, jantung dan naik turun. Kalam Allah disebut berulang kali. Tak kurang juga anak muda yang duduk bahagian belakang. Dari tersandar kemas, semua menarik bontot ke hadapan dan tangan memegang erat seat hadapan. Along, cuba hang kolfon Wan. Tanya kenapa pelan bawa. Tayar pancit kah? Kah kereta rosak? Tak boleh weh. Len tak ada. Nak call Kimi pun tak boleh. Phone hampa, Len ada tak? Soal Along dengan nada sedikit cemas. Semua menggeleng kepala. Di samping tu, kereta Padil terdengar dentuman orang yang menghentak di atas kereta. Allahu Akbar. Sepakat semua melafazkan kalam Allah. Terkejutlah. Takut pun tak kurang. Macam-macam dah bermain dalam otak. Mana tahu dia menjengah muka depan cermin kereta. Kita ingat apa Zam kata tadi. Teruskan pemanduan. Selagi Zam tak berhenti, kita tak boleh memandai. Kimi menegaskan balik apa yang Abah Mel pesan. Bila salah seorang kumpulan dia menyuruhkan untuk berhenti, lihat apa yang berlaku. Buang kejaplah perasaan nak terkucil, nak terbuang air besar kah, atau apa-apa alasan untuk berhenti. Pokoknya, perjalanan mesti diteruskan. Lagi marahlah benda tu bila gangguannya tidak dihiraukan. Memang masa ni tiba-tiba kereta boleh bergerak seperti biasa. Disebabkan tadinya kereta menjadi berat, Abah Mel tekan minyak kuat. Tapi bila dengan tidak semena, kereta bergerak seperti biasa. Dalam keadaan Abah tekan minyak rapat, kereta meluncur laju ke hadapan. Nyaris-nyaris terlepas gaung. Semua yang berada dalam kereta menjerit habis. Nafas ditarik dalam-dalam setelah pemanduan masih dalam kawalan. Kereta belakang memang terbeliak. Nak tolong pun tak mampu. Nak tahan macam mana? Tak cukup dengan itu, setelah semuanya okey, ingatkan tiada apalah yang akan berlaku. Rupa-rupanya, bala di depan masih menunggu. Kelihatan pokok di kiri dan kanan jalan macam nak tumbang. Setiap telinga mendengar dengan jelas bunyi batang-batang pokok seperti ditebas lalu merekah untuk tumbang ke arah jalan. Semua dah panik. Memang dalam keadaan ni semua dah redah, dah tawakal sehabisnya. Yang muazzin memainkan peranan melaungkan azan, Abah mengambil tindakan berani. Firasat Abah kuat mengatakan itu bukan pokok. Itu bayangan pokok yang benda tu cuba kaburi mata pemandu. Abah membuat keputusan merumpuh dalam pokok-pokok besar yang tumbang ke arah mereka. Allahu Akbar. Abah menjerit lalu merumpuh dengan yakin. Dua kereta di belakang pun mengikut sama. Abah, Nuar dengan Abang Fadil macam sepakat pejam mata rempuh. Semua dalam kereta menjadi saksi. Bunyi seolah-olah pokok yang tumbang tadi menghempap atas kereta. Bunyi rumukan-rumukan kereta yang dirempuh.
Keadaan berlaku tak lama, sekelip mata. Cuma kereta memang tak bawa laju. Lepas masing-masing tak dengar sebarang bunyi, semua memandang keliling. Kosong. Pandang belakang, tidak satu pun pokok yang tumbang. Tersandar kepenatan, penat bermain dengan emosi. Masing-masing ingat nyawa dah melayang. Keadaan mula stabil sehinggalah melepasi jalan tersebut. 10 hingga 15 minit macam tu, kereta meluncur keluar dari puaka karak tu. Abah Mel berhenti di bahu jalan. 2 kereta di belakang pun turut serta. Semua muka cuak habis. Seakan-akan terlepas dari satu kejadian kemalangan yang mengerikan. Semua keluar tersadai di sisi kereta. Ada yang keluar terus memeriksa kereta. Sedikit calar pun tak ada. Habis yang berdentum, yang terseret, yang remukan-remukan dahsyat tadi tu, apa? Abah Mel berpeluh kepenatan. Diteguknya air, lalu memandang rakan-rakan yang lain. Dalam hati penuh dengan nafas syukur pada Allah kerana melindungi dia dan rakan yang lain. Alhamdulillah, tidak satu pun nyawa yang melayang malam tu. Tapi semua tidak berhasrat untuk menyoalkan apa-apa. Semua melayan perasaan sehinggalah sampai ke rumah. Abah Mel tidak terus menceritakan perkara yang berlaku kerana bimbang istrinya risau dan merajuk tak bagi pergi dah. Bukan takut, tapi sayang bini. Keesokannya, waktu lepak minum kopi dengan kawan kat kedai mama, barulah Nuar, Along, Kimi, Padil dan Wan membuka cerita. Semua masih terkesan dengan kejadian tempo hari. Apa-apapun, segala kejadian yang menimpa pasti ada hikmah. Sama ada suratan takdir atau agar kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Jalan kara masih lagi menjadi misteri bagi pihak individu yang pernah diganggu. Punca di sebaliknya juga belum dapat dikenal pasti. Namun sebagai manusia, kita hendaklah meletakkan kepercayaan bahawa kita tidak sendiri dalam menghuni dunia ni. Malah ada yang turut menjalani kehidupan di atasnya. Perbanyakkanlah amal ibadah. Moga kita dijauhkan dari perkara yang tidak diingini. Wallahu alam. Terima kasih kalian.